Okey, sekarang ni kita berada dalam Adobe Premiere. Ini adalah template project yang aku buat untuk tutorial kali ni. So, sekarang kita akan fokus dekat bahagian project bin dulu lah. So, dekat dalam ni korang boleh kecilkan sikit bahagian timeline dan juga bahagian program ni lah. So, yang pertama sekali aku nak tunjukkan korang adalah first sekali kalau korang tengok dalam bin project untuk Adobe Premiere ni, dia ada sedikit perbezaan dengan yang ada dekat dalam file organisation dekat dalam komputer. So kalau korang tengok dekat Explorer aku ni, kita ada 9 folder. But instead dalam Adobe Premiere Pro, aku letak lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bin folder dalam project file ni. So setiap folder ni juga ada function, dan juga setiap kategori folder ni ada dia punya function tersendiri. Lebih kurang sama juga dalam yang ada dekat dalam Explorer. Cuma yang dalam bin Premiere Pro ni, dia adalah upgrade version yang lagi advance untuk korang buat editing dalam editing software korang lah. Dan sekali lagi aku ingatkan, method ni sebenarnya korang boleh apply kan juga untuk editing software yang lain lah. Cuma mungkin ada 2-3 folder dalam ni mungkin tak sama. So apa yang korang rasa boleh korang apply kan dalam project file korang untuk editing, korang boleh guna. Yang korang rasa tak perlu, korang boleh delete lah nanti. Okay, yang pertama sekali aku ada dalam project bin ni, aku besarkan dulu aku ada AECOM, di mana folder ni, bin ni aku khaskan untuk aku letak apa sahaja composition ataupun motion graphic yang aku edit dalam After Effects. And then after that, without aku render daripada After Effects, aku just import composition sequence dalam After Effects directly masuk dalam Premiere Pro. So ini yang aku suka pasal Adobe ni, sebab Adobe Premiere kau boleh integrate dengan After Effects menggunakan dynamic link. So dalam ni aku rasa ini yang paling bagus sekali lah, sebab kalau korang ada PC yang boleh perform lebih kuat, contohnya yang korang ada high end punya komputer untuk editing, aku sarankan korang untuk pakai method ni. So tak payahlah korang 2-3 kali nak render, ada silap korang render balik, masuk After Effects, tutup After Effects, masuk balik Premiere Pro, korang nak import balik. So tak payah, tak perlu pening kepala, korang pakai method ni. Okay, yang kedua adalah audio. Yang ni sama macam dekat komputer, di mana kita ada music, kita ada sound effect, kita ada VO. So korang boleh pakai method ni juga, sama macam aku explain tadi. Yang ketiga seterusnya adalah graphics, pun sama juga. Cuma kali ni dalam ni kita tak letak lah apa file-file yang ada. Biasanya dalam ni aku akan letak output, final output yang korang pakai untuk letakkan dalam video ni lah. So sebab apa tak sama? Sebab biasanya dalam folder grafik dekat komputer ni, korang hanya gunakan untuk korang fokus dalam working file ni sahaja. So kalau resources ni biasanya korang tak perlu letak dalam Adobe Premiere Pro lah. Itu saja untuk graphics. Dan seterusnya adalah kita ada motion graphics, pun sama juga. Dalam ni biasanya macam aku cakap tadi, sama macam grafik juga. Mostly aku akan letak output motion graphic yang aku dah render daripada After Effects. Bezanya dengan AECOM ni adalah, AECOM macam aku cakap tadi, dia adalah composition yang korang tak render daripada After Effects, tapi korang import directly daripada After Effects masuk dalam Premiere Pro. Manakala motion graphic ni pula, apa sahaja file ataupun animation yang korang dah render daripada After Effects, ataupun 3D animation yang korang render daripada software lain, letak dalam ni. So basically untuk motion graphic part ni, semua file animation yang korang download templates pun boleh juga korang letak dalam ni lah. Tapi kalau korang tanya kenapa tak letak animation, pun boleh juga sebenarnya. Kau boleh letak di sini file ni animation pun boleh juga. Tertakluk kepada korang punya kesesuaian dan korang punya cita rasa lah. Yang seterusnya adalah multicam. So multicam ni lebih fokus kepada kalau korang punya production, kalau korang punya recording menggunakan lebih daripada satu kamera. Okay, contohnya bila korang buat podcast ke, korang buat music video, korang ada 3 kamera berbeza kan. Ataupun lebih senang korang buat live streaming, korang ada MCP.
MCP ni maksudnya multiple camera production lah, di mana korang ada satu clip yang sama tapi korang ada 3 kamera berbeza contohnya. So dalam ni kita akan letak satu sequence khas untuk multi camera editing. So dia berbeza sikit daripada timeline biasa. So nanti itu aku akan kupaskan dalam topik yang lain lah. So ni fokusnya adalah dia bukan clips tapi dia adalah satu sequence yang khas untuk korang buat edit multicam. Okay, yang seterusnya adalah NAS. NAS ni lebih kurang macam pre-com dalam After Effects, di mana korang ada multiple file atau clips dalam timeline Premiere Pro tu korang combine jadi satu dan korang akan letak dalam ni. So aku bagi contoh lah aku ada few clips yang aku letak dalam ni. So bila korang dah banyak clip korang letak kat atas project file ni, so kau jadi semak, especially kalau korang pakai laptop ataupun PC yang mungkin satu monitor, lepas tu korang ada limited space untuk korang arrange korang punya timeline. Apa korang buat, right, select semua ni, right click dan korang pergi ke NAS lah. So pergi NAS, pergi sini, aku letak sini nested sequence, ok, dan file dapat, dan akan tercipta satu lagi macam timeline baru, which is dekat sini lah, dan sini korang akan tarik masuk sini. Nanti aku akan kupaskan lagi dalam tajuk yang lain. And then yang seterusnya adalah Premiere Stuff. Ini adalah daripada file generated daripada Premiere Pro sendiri, yang mana kita ada bars and tones. Kalau kita panggil secara simplenya color bar lah, ini yang kita panggil color bar. And then kita ada Universal Counting Leader. Ini yang selalu korang tengok bila nak start dalam sesuatu video tu. Biasa YouTuber ramai pakai ni dulu. 3, 2, 1, done. Okay. And then kita ada juga adjustment layer untuk kita buat macam adjustment color, everything there, like video. Ini bukan, aku tak tahu kenapa ada transparent video dan juga white matte. Ini berdasarkan apa yang korang generate dekat sini. So bila korang klik ni, new item, dia akan keluar semua benda ni, semua dia akan generate satu file. So apa sahaja file yang korang generate, kita akan pergi dekat sini file Premiere Stuff ni. Itu saja. Dan seterusnya kita akan pergi kat resources. Ini yang penting. Dari resources ni kita ada, aku lupa nak zoom, kita ada footages rushes, di mana segala footages yang korang pakai, yang korang record, letak dalam ni. Dan juga stock reference. Ini sama macam dekat dalam folder ni lah. Kita sama dalam folder resources ni lah. Kita ada footage, kita ada reference guide. Sama saja function dia. And then kita ada kedua, ini yang tak ada dalam Explorer komputer. Kita ada sequence, di mana sequence ni lah yang terdapatnya timeline untuk korang buat editing nanti. Kenapa aku buat semua ni, nanti aku akan ceritakan. Kalau korang pening, yang korang fokus hanyalah korang just fokus yang ni dulu saja. Maksudnya segala timeline yang korang buat editing nanti letak dalam ni. Okay. Dan last kali adalah super title, di mana super title ni adalah title generated yang korang buat untuk korang letak tulisan dalam file, dalam editing korang lah. Contohnya korang letak nama orang ke, hai, saya, dan korang edit lah, letak lah font yang cantik-cantik sikit, canggih sikit macam ni kan. Dan korang tukar colour, hitam sikit, saya handsome, letak atas ni. Dan dia dekat Premiere dia akan generate satu file kat luar ni, masuk dalam ni dia akan ada. Dan file ni korang akan letak kat sini lah. Ni ada legacy title. Yang tadi kita pakai tu adalah legacy title designer. Yang ni aku selalu pakai sebab senang aku nak control. Sebab basically untuk title aku tak buat dalam Premiere Pro, aku akan buat dalam After Effects. So untuk bagi korang tak pening kepala, just fokus yang ini dulu. Inilah cara yang aku buat super title. So ini adalah file organisation yang aku lakukan, yang aku design, yang aku set up dalam aku punya Premiere Pro lah. So untuk part yang untuk timeline nanti aku akan cakap lah. So aku harap korang dapat input yang guna untuk korang applykan dalam korang punya editing. So yep. Okay guys, itulah tadi sedikit sebanyak tutorial ataupun tips and tricks yang aku boleh bagi kat korang untuk spesifikasi file organisation yang korang perlu lakukan untuk editing, which is benda ni boleh membantu korang setiap kali korang nak buat sesuatu projek ataupun editing untuk konten korang lah.
Dan juga kenapa benda ni penting, sebab bagi aku benda ni sama saja macam dalam hidup. Kalau korang nak buat sesuatu perkara yang korang nak capai untuk menjadi sukses di akhir nanti, korang kena ada preparation. Okay, setiap benda dalam hidup ni kena ada preparation. So dalam editing juga korang kena ada preparation. Kalau tak nanti end up korang akan cacah merbah, korang akan celaru, korang akan lost guide bila korang dah ke pertengahan jalan. So sepanjang aku 10 tahun dalam editing, inilah aku belajar dan aku applykan cara ni dalam setiap kali aku buat editing, dan juga dalam sistem ni juga aku applykan dan aku propose pada company aku, which is diorang terima dengan baik, dan sekarang ni pun diorang pakai method ni untuk setiap kali project yang diorang lakukan lah. So every editor dalam company aku sekarang diorang akan pakai method ni. Macam aku cakap tadi, method ni sebenarnya tak wajib korang follow. Sebenarnya ada lagi banyak cara lain. Kalau korang dah ada method lain untuk korang organize korang punya file, good, Alhamdulillah. Maknanya korang dah tahu macam mana korang nak apply sistem tu dalam kerja korang. So maksudnya korang dah tahu nak organize kerja korang lah. So which is bagi aku itu bagus lah. Tapi bagi yang freshie lah, terutamanya yang baru start editing, yang dah lama editing tapi masih lagi macam keliru macam mana korang nak bagi editing korang teratur, aku sarankan korang pakai cara ni lah. InsyaAllah korang mungkin boleh dapat lagi cantik flow kerja korang untuk upcoming project nanti lah. So anyway guys, terima kasih banyak sebab sanggup tonton video ni sampai habis. Aku harap aku dapat bagi panduan sikit lah yang korang boleh follow untuk upcoming project korang nanti. So anyway guys, jangan lupa like, jangan lupa tekan button subscribe, dan juga turn on notification bell, share video ni dan juga like and follow page kita orang dekat dalam Facebook iaitu The Crazy Crew. Sampai sini saja kita akhiri video ni dan kita akan berjumpa lagi di masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.